Sarikeh. Tuan Yang Di-Pertua, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana diberikan peluang untuk berbahas di Dewan Parlimen yang mulia ini. Saya ingin membagikan beberapa isu yang penting di kawasan parlimen saya. Isu-isu ini perlu mendapat perhatian dan tindakan kerajaan pusat untuk memastikan memberi peruntukan yang secukupnya untuk menaik taraf projek-projek tersebut. Yang pertama, pembinaan Jalan Raya dari Sarikeh ke Tanjung Manis. Pembinaan satu Jalan Raya dari Bandar Sarikeh ke Tanjung Manis adalah sangat penting untuk pembangunan ekonomi di bahagian Sarikeh. Kini terdapat satu jalan raya yang telah siap dibina dari Bandar Sibu ke Tanjung Manis. Oleh sebab, tiada satu jalan raya menghubungi Bandar Sarikeh ke Tanjung Manis, maka semua pendudukan ke kampung Tanjung Manis dan kampung-kampung yang berhampiran Bukit Bandar Sibu. Keadaan sedemikian telah mempengaruhi peniaga-peniaga di Bandar Sarikeh. Mereka sudah mengalami kemerosotan perniagaan yang begitu ketara sejak Jalan Raya Sibu Tanjung Manis siap dibina. Dalam jawapan bertulis daripada Menteri Kerja Raya yang menyatakan bahawa kerajaan pusat memang ada cadangan membina Jalan Sarikeh Tanjung Manis dalam rancangan Malaysia ke-10 dengan kos sebanyak 400 juta ringgit. Oleh sebab itu, saya ingin tanya, bilakah kerajaan pusat akan memulakan projek tersebut? Saya dengan hati yang ikhlas menyeru kerajaan pusat cepat-cepat membina jalan raya tersebut dengan segera demi kepentingan peniaga-peniaga dan penduduk-penduduk di Bandar Sarikeh dan Minangkabau. Yang kedua, masalah-masalah petani di Sarikeh dan Minangkabau. Kebanyakan pendudukan di kawasan parlimen Sarikeh merupakan petani yang menanam sayur-sayuran, buah-buahan, getah dan lada. Terdapat segelintir penduduk di kawasan Sarikeh dan Minangkabau menceburi dalam bidang menanam kelapa sawit. Masalah-masalah yang terbesar sekali mereka hadapi adalah harga komoditi tersebut tidak stabil dan selalu mengalami harga jualan yang rendah sekali. Pendapatan petani-petani sangat rendah dan mereka mengalami kesusahan untuk menanggung kehidupan ahli-ahli sekeluarga. Oleh yang demikian, saya menyeru pusat kerajaan mengambil langkah-langkah yang positif untuk membantu petani-petani yang mengalami kesusahan dengan memberikan subsidi-subsidi yang relevan kepada mereka supaya dapat mengurangkan bebanan dalam bidang pertanian mereka. Untuk pengetahuan Dewan ini, harga baja, rajung serangga, rajung rumput dan sebagainya adalah cukup tinggi sehingga petani-petani tidak mampu membeli barang-barang tersebut. Sekiranya kerajaan pusat prihatin terhadap kehidupan petani-petani ini, maka tindakan untuk mengurangkan harga barang-barang tersebut adalah cukup penting. Yang ketiga, masalah jalan raya yang kerap berlaku kemalangan. Terdapat beberapa kawasan jalan raya yang kerap berlaku kemalangan yang selalu membawa maut pengguna-pengguna jalan raya. Satu kawasan yang kerap berlaku kemalangan jalan raya yang serius adalah jalan raya berhampiran dengan Taman Negara Semangkui di Sarikeh. Kawasan tersebut sering berlaku kemalangan jalan raya yang membawa maut. Hampir setiap hari kelihatan kereta ambulan menuju ke kawasan tersebut untuk membawa orang yang cedera dalam kemalangan jalan raya ke Hospital Sarikeh. Ramai orang berpendapat bahawa kawasan ini kerap berlaku kemalangan adalah disebabkan keadaan jalan raya yang tidak berkualiti dan bermutu. Jalan raya tersebut terlalu bengkok, tanda kerisan tidak jelas. Ketiadaan lampu jalan raya yang dipasang
Permukaan jalan raya yang berlubang dan sebagainya. Keadaan jalan raya sedemikian cukup membuktikan bahawa kemalangan jalan raya berlaku berpunca dari masalah-masalah jalan raya tersebut. Oleh yang demikian, saya menyeru kerajaan pusat mengambil langkah-langkah dengan segera untuk membaik pulihkan dan menaik tarafkan bagi kawasan-kawasan jalan raya yang kerap berlaku kemalangan. Kerajaan pusat perlu memperuntukkan yang secukupnya untuk menaik taraf jalan raya tersebut. Tuan Yang di-Pertua, satu lagi isu yang besar ingin saya bangkitkan di Dewan Yang Mulia ini adalah tentang kes-kes jenayah yang sering berlaku di kawasan parlimen saya. Kes-kes jenayah seperti pecah rumah, curi kereta, merompak wang wanita semasa dalam kereta, pecah masuk kedai dan sebagainya kerap berlaku di Sarike dan Mindango. Kami berasa cukup kesal kerana pihak polis tidak mengambil tindakan yang sewajarnya untuk menangani kes-kes jenayah yang telah berlaku. Kadang-kadang pihak polis enggan mengambil tindakan selepas masa-masa kes jenayah membuat laporan polis. Rakyat berasa kecewa kerana pihak polis selalu memandang ringan atas kes-kes jenayah yang telah dibuat laporan polis. Oleh yang demikian, saya sebagai wakil rakyat ingin menyuruh kerajaan pusat mengambil tindakan yang keras untuk menangani masalah-masalah jenayah di kawasan parlimen saya dengan secepat mungkin. Tuan Yang di-Pertua, dengan segala hormatnya saya ingin membangkitkan satu isu lagi yang agak pending di kawasan parlimen saya berkenaan dengan perkhidmatan perubatan. Di daerah Meratong, Mindango, terdapat satu klinik kesihatan yang kecil saja. Walaupun dalam jawapan tertulis Menteri Kesihatan telah memaklumkan kepada saya bahawa klinik kesihatan Mindango mempunyai 3 orang pegawai perubatan. Tetapi keadaan sebenar ialah klinik kesihatan tersebut tidak kelihatan ada 3 orang pegawai perubatan. Mengikut orang ramai, klinik tersebut hanya mempunyai 1 pegawai perubatan. Yang lain hanya penolong-penolong pegawai perubatan. Keadaan sebegini tentu menimbulkan banyak masalah kepada pesakit-pesakit di daerah Meratong dan kawasan-kawasan yang berhampiran dengan daerah Meratong. Pesakit-pesakit kadang-kala menghadapi masalah seperti tiada doktor yang dapat memberi rawatan kepada mereka. Kes-kes yang serius terpaksa dihantar ke hospital besar yang agak jauh dari Mindango. Di samping itu, klinik di Mindango tidak mempunyai ambulans yang cukup. Semasa kemalangan jalan raya berlaku, tiada ambulans dari klinik Mindango yang dapat memberi perkhidmatan untuk menghantar orang yang cedera ke hospital Sarike atau Sibu. Taraf perkhidmatan yang rendah di klinik kesihatan di Mindango telah menimbulkan reaksi yang tidak senang hati di kalangan penduduk-penduduk di daerah Mindango. Justru itu, saya dengan hati yang ikhlas ingin merayu kepada Kementerian Kesihatan untuk menaik tarafkan klinik kesihatan Mindango dengan secepat mungkin untuk memberi perkhidmatan yang baik kepada penduduk-penduduk di kawasan tersebut. Kerajaan pusat mesti memberi peruntukan yang secukupnya untuk projek menaik tarafkan klinik tersebut. Sekian, terima kasih.